Okey, so kita lihat hari ini 12.2 iaitu punca krisis air di Malaysia. Okey, dan Malaysia tidak terlepas daripada krisis air. Selalunya krisis air di negara kita berlaku di Selangor, di Putrajaya dan Kuala Lumpur ya. Ini memang krisis air. Di mana krisis air ni maksudnya apa tahu? Krisis air ni maksudnya adalah berlaku kekurangan air. Kekurangan air iaitu di negeri-negeri seperti terutamanya di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Okey, siapa kat sini yang tinggal di Selangor, Putrajaya atau Kuala Lumpur dan pernah mengalami krisis air iaitu tidak ada air? Sila raise hand, cikgu nak tengok. Ya betul. Bukan krisis tu kekurangan. Krisis tu maknanya masalah. Okey, Ashraf okey, baik, bagus. So, kita ada Alia, Alisa, Ilyana Mirza, Yuva Raja dan Aidin. Baik. Okey. Gombak kena juga. Kena juga. Baik, bagus. So, okey, bermakna rata-rata yang tinggal di Selangor pernah mengalami krisis air. Apa itu krisis air? Krisis bukan kekurangan. Krisis tu maksudnya masalah. Masalah. Maknanya krisis air maksudnya masalah air. Maknanya masalah kekurangan air. Tetapi, okey, kalau kamu kata, cikgu, negeri-negeri lain, cikgu, contohnya di Pulau Pinang, di Sarawak, di Sabah, tak ada pun krisis air, cikgu. Selalu je ada air. Negeri Pahang ada air, negeri Johor ada air. Kenapa Selangor ni negeri yang maju, Selangor, KL, Putrajaya, okey, selalu berlaku krisis air, cikgu? Berlaku masalah air. Okey, baik. Recycle air, okey, baik. Recycle air. Okey, baik. Pelik. Tiba kat situ. Okey. Baik. Sebenarnya kamu kena faham satu perkara. Satu perkara kamu kena faham. Iaitu, dalam Malaysia, negeri yang paling ramai penduduk. Negeri yang paling ramai penduduk adalah Selangor. Iaitu sebanyak 6 juta penduduk. Oh, Selangor ada 6 juta penduduk. Itu negeri nombor 1 paling ramai penduduk. wow. Nombor 2, kamu tahu nombor 2 negeri mana? China. Tak. Nombor 2 adalah negeri Sabah. Oh, Nombor 2 negeri Sabah. Kamu tahu berapa bilangan penduduk dia? 5. Bilangan penduduk dia di negeri 4. Sabah 3 juta. Okey. Maksud di sini, kamu perasan tak gap? Okey, ada gap between Selangor dengan Sabah. Nombor 1, nombor 2. Nombor 1, Selangor 6 juta. Nombor 2, Sabah 3 juta. Berapa gap tu? 3. 3 juta gap. Itu belum negeri-negeri lain. Negeri lain lagi rendah lah. Okey, lagi negeri Sembilan lagi kurang penduduk. Okey, Pahang lagi kurang Wow, penduduk. Selangor tak. Jadi, apabila Selangor menjadi negeri yang paling ramai penduduk, sebab itulah sudah tentu penduduknya yang ramai akan banyak menggunakan air. Jadi bila banyak menggunakan air, jadi selalulah berlaku kekurangan air ataupun krisis air. Sebabnya penduduk terlalu ramai. 6 juta pun. Setiap hari pula tu menggunakan air untuk mandi, untuk masak, okey, kemudian untuk mencuci dan sebagainya. Jadi sebab itu, okey, di Selangor, okey, Putrajaya dan Kuala Lumpur kerap berlaku krisis air. Itu kamu kena faham ya. Baik. So kalau mak kamu, ayah kamu kata, apalah Selangor ni selalu krisis air pun semua kan, tak ada air. Kamu cakap dengan mak ayah kamu, mak, ayah, sebenarnya Selangor ni ramai penduduk, 6 juta. Kalau negeri Sembilan tu tak sampai pun 3 juta. Negeri Perak pun tak sampai 2 juta. Jadi dah tentulah mereka, air mereka banyak. Banyak orang pekerja korek jalan raya. Okey. Untuk membaiki pipe lah tu. Okey, baik, tak apa. So, di sini kita faham. Oh, okey, itulah krisis air. Baik, kita lihat di sini. Okey, kenapa berlaku krisis air? Apakah puncanya? Puncanya adalah, okey, so punca-punca krisis air di Malaysia. Yang pertama,
iaitu penebangan hutan di kawasan tadahan air. Okey, itu penebangan hutan. Yang kedua iaitu fenomena cuaca. Iaitu berlaku perubahan-perubahan cuaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembuangan sampah. Pembuangan sampah juga boleh menyebabkan krisis air. Yang keempat, permintaan tinggi dalam sektor perindustrian. Maknanya banyak kilang-kilang yang nak guna banyak air. Sebab itu berlaku krisis air. Dan kemudian yang kelima, pencemaran baja kimia dan racun serangga. Pencemaran menyebabkan air itu tidak boleh digunakan. Itu pencemaran. Dan yang keenam, peningkatan populasi penduduk. Maknanya bertambahnya bilangan penduduk. Okey. Kan untuk pengetahuan kamu tahu kan sekarang ni penduduk di Malaysia ada berapa juta? Penduduk di Malaysia ada berapa juta orang? 60. No. 23 bukan. 6 juta. Penduduk di Malaysia, plus minus ada lebih kurang 36 juta. 36 juta. Ya, 36 juta orang. Ya, serius memang. 36 juta orang penduduk di Malaysia sekarang. Daripada 36 juta orang tu, 6 juta sahaja di Selangor. Kita ada 13 buah negeri. Okey, satu negeri Selangor saja ada 6 juta. 30 juta lagi dibahagikan kepada 12 buah negeri lagi. Kamu bayangkanlah. Okay. Jadi bayangkanlah, Indo lagi banyak kan? Ya, Indo lagi banyak. Okay. Di Indonesia, kamu tahu penduduk dia berapa? Penduduk dia ada 270 juta orang. 270 juta. 270 million. Malaysia baru 36 million. Okay. But then, mereka adalah memang negara yang besar lah. Memang negara yang besar. So, kalau kita lihat di sini, inilah yang berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya krisis air. Baik. Satu info kat sini, info geografi kat sini, kejadian fenomena El Nino. Yang dimaksudkan fenomena cuaca ni, iaitu fenomena El Nino. Menyebabkan, pada tahun 2016, menyebabkan paras air di empangan Bukit Merah, Perak dan empangan Timah Tasuh di Perlis merosot dengan mendadak. Lalu pembenihan awan terpaksa dilakukan untuk mengelakkan krisis air berlaku di sesetengah kawasan. Baik, pada tahun 2016 dulu pernah berlaku di mana fenomena El Nino. Fenomena El Nino ni menyebabkan negeri itu tidak mengalami hujan yang panjang. Iaitu kemarau je, tak berlaku hujan hampir sebulan 2 bulan. Dan ini menyebabkan air di empangan semakin kurang. Ya, air di empangan semakin kurang, ini akan menjejaskan air-air daripada paip. Maknanya air paip di rumah orang semakin berkurangan. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan telah melakukan pembenihan awan. Di mana kerajaan telah melalui jabatan, ada satu jabatan tu, Jabatan Mengkaji Cuaca kata Sab Cikgu, telah melakukan pembenihan awan dengan cara apa? Diletakkan air, kandungan air yang banyak garam, kemudian banyak garam dan ada nitrat, sumber-sumber kalsium nitrat apa semua, dan air itu dibawa naik kapal terbang, dan apabila melalui kawasan awan, kapal terbang lalu di atas itu, dan kemudian dijatuhkan air garam dan juga air nitrat tadi itu ke atas awan, supaya awan itu akan cepat untuk bersatu, wap airnya bersatu dan turun sebagai hujan. Itu dipanggil pembenihan hujan. Ya, pembenihan hujan. So itulah yang berlaku. Baik. So kalau kita lihat, inilah dia, dan kita akan tengok
punca krisis air ini satu persatu. Kenapa boleh berlaku krisis air? Yang pertama, penebangan hutan di kawasan tadahan air. Penebangan hutan di kawasan tadahan air. Macam mana ni cikgu? Apa kaitan penerokaan hutan ini, penebangan hutan dengan kawasan tadahan air? Baik, kamu kena faham hutan merupakan ekosistem, satu sistem alam yang sangat penting untuk sumber bekalan air bersih. Jadi jadi penerokaan, pembukaan hutan secara meluas dalam kegiatan pembalakan dan pertanian menjadi punca hakisan tanah, pemendapan dan hakisan cerun menjejaskan bekalan serta kualiti sumber air. Cikgu, Ya. cerun tu macam mana? Okey, cerun tu macam mana? Macam ni. Okey, apa yang diceritakan ini iaitu punca hakisan tanah, pemendapan dan hakisan cerun menjejaskan bekalan serta kualiti sumber air. Okey, sebenarnya begini. Okey, macam ni. Baik, katakanlah ini di kawasan kawasan berbukit bukau. Okey, kawasan berbukit bukau kat sini. Okey, dan kemudian di tengah-tengah ini kita tahu ada empangan. Di sini ada empangan empangan air, takungan air yang besar takungan air yang besar mengelilingi kawasan berbukit bukau ini. Mengelilingi kawasan berbukit bukau ini. Baik, so di sini adalah kawasan air. Ini adalah kawasan air. Dan kemudian air ini akan diempang. Iaitu akan ada empangan kat sini. Kejap ada empangan kat sini di mana empangan ini akan menyalurkan air ke kawasan rumah-rumah. Ke kawasan rumah-rumah yang sedia ada di kawasan bandar dan juga luar bandar. Dia masuk dalam pipe. So di sini ada empangan. Dan air sungai itu akan mengalir melalui empangan ini dan akan mengalir ke empangan dan kemudian dia akan turun sebagai sungai. Turun sebagai sungai. Baik. Kalau kita lihat di sini, kawasan hutan ini pula ada banyak pokok-pokok balak. Pokok-pokok balak yang kita nampak kawasan pokok-pokok balak. Baik, bayangkan apabila pembalakan berlaku. Apabila pokok-pokok ini dipotong. Dipotong di sini, tinggallah dia punya akar sahaja. Akar sahaja kat sini menyebabkan apa yang berlaku. Apabila hujan turun, menyebabkan tanah itu akan apa? Tanah itu akan masuk ke dalam takungan air itu, masuk ke dalam empangan. Menyebabkan apa yang berlaku pada air ini? Air ini akan menjadi bercampur dengan tanah. Jadi, adakah air ni yang akan dihantar ke rumah? Tak. Sebab air ni dah bercampur tanah. Kena filter dulu. Bila kena filter, dia ambil masa sikit. Kena stop dulu. Stop dulu ya. Kerja-kerja. Kita kena bersihkan air dulu. Baru boleh hantar ke rumah. Jadi menyebabkan sementara itu bekalan air terpaksa diputuskan. Sebab kita nak menjalankan pembersihan air empangan ini. Jadi inilah punca berlaku krisis air. Krisis air. Kerana apa? Kerana berlaku pembalakan di kawasan cerun-cerun ini. Ini cerun ya. Kalau Amin tanya, cerun tu apa cikgu? Cerun tu adalah di lereng-lereng bukit. Lereng-lereng bukit yang mencuram tu kan. Itu adalah kawasan lereng-lereng bukit. Bila hujan turun,
Lereng bukit inilah yang menyebabkan air-air dia, lereng atau cerun. Jadi inilah yang menyebabkan bila tidak ada pokok di lereng ni, so bila hujan turun, air tanah tu akan masuk ke dalam air empangan. Dan ini menyebabkan pencemaran air di empangan tu. So empangan itu kena bersihkan. Jadi ini kerana apa? Kerana apa pokok-pokok tak ada, cikgu? Kerana berlaku pembalakan dan juga berlaku penebangan pokok untuk apa? Untuk pertanian di atas bukit. Jadi inilah yang berlaku. Ush, cikgu lukis kejap je. Korang faham tak ni? Korang faham tak ni apa yang cikgu lukis ni? Faham Cikgu main conteng-conteng je ni. Walaupun gambar tak cantik, tapi yalah, lukis tak cantik, simple-simple je. Harap-harapnya kamu faham lah. Boleh Gwen, boleh. Yang lain-lain Jingru. Dan yang lain-lain? Boleh Okey, baik. So inilah dia krisis air. Baik. So itu yang berkaitan dengan krisis air. So kan kita cakap tadi kan bahawa sebenarnya penerokan hutan akibat daripada pembalakan dan pertanian menjadi punca hakisan tanah. Hakisan tanah itu menyebabkan pemendapan dan hakisan cerun menjejaskan bekalan serta kualiti sumber air. Itulah penebangan hutan di kawasan tadahan air. So kawasan yang tu adalah kawasan tadahan air. Baik, yang kedua, kenapa berlakunya krisis air? Baik, yang kedua iaitu fenomena cuaca, di mana fenomena cuaca seperti kemarau dan El Nino merupakan salah satu punca berlakunya krisis air di Malaysia. Contoh, pada tahun 2016 berlaku fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang di seluruh semenanjung Malaysia. Baik. El Nino ni, kalau dalam bahasa kita kata dalam bahasa dalam bahasa ni, bahasa apa? Bahasa Spain sebenarnya. El Nino ni sebenarnya ialah dikatakan sebagai anak lelaki. El Nino ni sebenarnya anak lelaki. Iaitu, betul. El Nino ni sebenarnya anak lelaki. El Nino ni sebenarnya anak lelaki, tetapi itu panggilan saja. Sebenarnya dia adalah merujuk kepada bukan. Dia ada dua Satu El Nino, satu lagi La Nina. Satu lagi La Nina. La Nina. La Nina ni pula bermaksud anak gadis atau anak perempuan. Itu sebenarnya. Dan apa kaitan dia anak lelaki dengan anak perempuan ni, cikgu? Baik, perbezaannya ialah yang ini El Nino anak lelaki ni ialah merujuk kepada angin yang tidak membawa hujan, iaitu angin yang kita kata satu keadaan di mana keadaan iklim yang mana tiada angin yang membawa hujan. Tak ada angin yang membawa hujan. Dulu ke baru La Nina? Nanti kamu akan belajar La Nina. Keadaan iklim tiada angin yang membawa hujan. La Nina pula sebenarnya adalah keadaan yang membawa hujan terlalu banyak. La Nina membawa hujan yang terlalu banyak. Itu perbezaan dia. Tak apa, nanti kamu akan belajar tentang La Nina semua pada tingkatan 2 nanti. Tingkatan 2 nanti kamu belajar. El Nino dan juga La Nina. So, fenomena cuaca seperti kemarau dan El Nino ni merupakan salah satu punca berlaku krisis air. Dan fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang di seluruh semenanjung Malaysia, antara kesannya adalah penyusutan. Kalau kamu tanya, apa itu penyusutan, cikgu? Penyusutan tu maknanya pengurangan. Pengurangan atau penurunan
penurunan aras air. Maknanya level air itu menurun di empangan Timah Tasuh dan empangan Tasik Merah di Perak sehingga mencapai tahap kritikal. Tahap kritikal. So, kenapa? Fenomena cuaca menyebabkan krisis air. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, inilah antara puncanya, iaitu pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Di mana kebanyakan sungai di Malaysia tercemar dengan sampah dan sisa-sisa industri. Berdasarkan pemantauan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 473 sungai di seluruh negara didapati tercemar. So, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai menjadi punca air sungai tercemar. Dan berlakulah krisis air. Persoalannya adalah, kan, cikgu nak tanya kamu, ada tak korang ni buang sampah dalam sungai? Tak ada. Betul tak? Cikgu rasa semua orang lah. Tak ada. Kamu semua mesti tak pernah buang sampah dalam sungai. Tapi persoalannya, kenapa sungai tu banyak sampah je? Siapa yang buang sampah ke dalam sungai? Kan? Macam mana tu berlaku? Baik. Mungkin ramai yang tidak kita kata yang tidak sedar bahawa sebenarnya okey. Sebenarnya kita ni banyak tabiat kita buang sampah kat mana? Kadang-kadang kita buang sampah tepi jalan. Betul? Balik sekolah, makan aiskrim, kap koyak buang tepi longkang ataupun tepi jalan raya. Kamu kata, saya tak buang sampah dalam sungai. Saya buang sampah di tepi jalan raya. Betul tak? Betul. Baik. Itu yang kamu perasan. Oh, ini saya aware, cikgu. Saya buang sampah dekat tepi jalan je. Saya tahu saya buang sampah kat tepi jalan. Saya tak buang sampah kat sungai, cikgu. Tapi kamu tidak sedar. Okay. Sebenarnya bila kamu buang sampah kat tepi jalan, apabila hujan turun, hujan itu akan tolak sampah masuk dalam longkang. Dan daripada longkang itu, sampah-sampah yang ada di jalan raya, semua jalan raya, sampah-sampah masuk dalam longkang. Daripada longkang tu pula, sampah-sampah tu akan dibawa daripada longkang masuk parit. Parit lagi besar. Dah masuk campur lagi dengan sampah-sampah daripada tempat-tempat lain. Dah masuk parit, kemudian masuk ke dalam sungai. Jadi kamu kena faham bahawa sebenarnya, walaupun kamu tak buang sampah ke dalam sungai, tapi kamu buang sampah kat tepi jalan, itulah menyebabkan pencemaran sungai. Menyebabkan pencemaran sungai. Sebab apa? Dengan buang sampah kat tepi tu, air hujan tolak masuk ke dalam longkang, longkang pergi parit, parit pergi sungai. Jadi menyebabkan sungai tercemar. Jadi kamu kena faham kesimpulannya apa? Ni tong sampah. Cikgu saya ada pernah lah tepi tong sampah bukan dalam tong sampah. Baik. Make sure kita ni paling penting buang apa sekalipun, buanglah di tempat yang disediakan. Kalau korang buang di tempat yang disediakan. Buang dalam tong sampah. Kan? Macam kamu sendiri, kamu telah dilatih untuk membuang apa yang dalam perut di tempatnya. Betul? Ada tak korang membuang dalam perut ni merata-rata? Ada. Tak kan? Kalau kamu tahu nak membuang ni ada tempatnya, sampah pun ada tempat dia. Kalau kamu kata, sampah saya boleh buang merata-rata. Cuba kamu buang yang ini merata-rata. Macam kucing macam kucing. Jadi kesimpulannya kita tak buat macam tu. Setiap buang mesti ada tempatnya. Boleh faham Okey. Jadi itu yang kita kena faham. So janganlah buang sampah merata-rata. Buang pada tempatnya. Baik.
So, itu yang ketiga, pembuangan sampah sarap. Yang keempat, permintaan yang tinggi dalam sektor perindustrian. Permintaan yang tinggi ya, high demand dalam perindustrian. Di mana kita lihat menjelang tahun 2020, permintaan air dalam sektor perindustrian akan terus meningkat. Okay. Sebab dalam kilang banyak kena guna air. Industri yang melibatkan banyak penggunaan air ialah seperti industri pemprosesan makanan. Nak proses makanan tu. Industri pembuatan dan penyaluran serta industri kimia. Kita ambil satu contoh okay. Iaitu sebagai contoh kita ambil okay, kilang buat apa okay, kilang buat air minuman. Confirm guna banyak air. Okay, kilang FNN, kilang Coca-Cola, kilang Pepsi. Okay. Memang kena guna banyak air. Kilang air mineral water. Kilang mineral water. Confirm banyak air kena guna. Ya betul. Kemudian juga kamu tak tengok ke? Okey, seperti para peniaga, restoran-restoran, kerja-kerja mencuci ayam, mencuci sayur, mencuci restoran, semua guna air. Tu cuci kereta, guna air. Kan? Cuci hati, guna air. Air apa? Air Yasin. Taklah. Okay. Okey, taklah. Cuci hati dengan zikir. Kemudian cuci amin. Bukan. Cuci kenderaan lepas tu amin. Dah siap dah kita. Contoh, itu contoh. Jadi okey. Jadi terjun amin. Okey. Jadi itu maknanya memang banyak kilang kena guna banyak air. Memang banyak. Okey. Jadi itu menyebabkan punca krisis air. Dan seterusnya, okey, yang kelima, penggunaan baja kimia dan racun serangga dalam pertanian. Penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan atau tidak mengikut piawaian, maknanya tidak mengikut peraturan yang ditetapkan dalam pertanian, menyebabkan pencemaran sungai yang serius. Ini pun persoalan kamu akan bertanyakan. Cikgu, macam mana baja kimia, racun serangga, petani dia semburkan di pokok-pokok, semburkan di di pokok, di tanaman. Tapi kenapa sungai yang tercemar? Sebab nanti kalau kita spray baja tu dekat tumbuh-tumbuhan, Okey. sebab kan tumbuh-tumbuhan kan perlukan air. Okey. Apabila baja tu kena air dan Okey. hujan lebat berlaku, air yang dicampur dengan baja kimia tu akan dibawa ke sungai dan dia akan membuat pencemaran yang serius. Betul. Betul, tepat Amir. Apabila baja kimia itu disemburkan kepada pokok, daun-daun pokok tu, so apabila hujan lebat tu akan membawa baja kimia, membawa racun serangga itu melalui air dan masuk ke dalam sungai. So apa yang berlaku kalau baja kimia, racun serangga masuk ke dalam sungai, cikgu? Apa yang berlaku Apa yang berlaku adalah bagaimana dengan hidupan air dalam sungai? Boleh hidup ke? Mana boleh. Ia akan mati. Kerana apa? Kerana terlalu banyak baja dan racun serangga dalam air sungai. Itu pencemaran sungai. Jadi sebab itu kamu tahu tak? Siapa pernah pergi Mid Valley? Mid Valley? Ya, pernah pergi tak Valley Mid kat mana, Valley? cikgu? Mid Valley tu dekat KL. Satu kita kata shopping kompleks yang besar di KL. Pernah. Itu Mid Valley. Belakang Mid Valley tu ada sungai tau. Dan di tepi sungai tu ada perumahan. Dan perumahan-perumahan tu ada kedai mamak. Kedai mamak tu pula belakang dia memang sungai.
cikgu pernah lah makan kat kedai mamak tu. Sebab dia tepi sungai macam best lah view kan. Yeah. Makan-makan semua kan. Kemudian cikgu tanya, ish, tengok dekat bawah tu, banyak ikan ni. Kan, kemudian kebetulan waktu itu kawan cikgu memang ada bawa pancing. So dia pun keluarkan pancing, kemudian dia balik lah. Dia balik try kan. Bagi umpan apa? Umpan cacing, bagi umpan dedak, semua kan dia bagi. Ikan Dedak apa? dedak tu sejenis tepung untuk makanan ikan. Oh. Dia bagi kan. Lepas tu kan, kenapa ikan dia tak makan pun Dia tak makan cacing, dia tak makan apa ikan-ikan kat sini. Kemudian dia letak lagi kan. Tak makan-makan juga. Kemudian mamak tu keluar. Awak buat apa? Saya try mancing ikan lah. Sini banyak ikan. Oh, you pakai umpan apa? Cacing dengan dedak. Oh, ikan sini dia tak makan cacing. Habis tu? Ikan sini dia makan roti canai, Maggi goreng dan juga mi goreng. Semua macam serius lah. Yalah. Sebab hari-hari saya makanan tak habis, saya kasih buang dalam sungai, itu ikan semua makan. Itu ikan semua makan. Jadi sekarang ikan mana besar? Itu ikan. Dia makan roti canai, makan makan mi goreng dan juga Maggi goreng. Saya kasih buat, dia orang mesti makan. Tengok dia pun ambil Maggi goreng yang dah balance bagi tu, kemudian dia bagi. Memang betul berebut ikan tu makan. Lepas tu cikgu cakap dengan mamak tu, dahsyat mamak, dahsyat ikan ni diorang dah moden, makan Maggi goreng, makan juga mi goreng dan juga roti canai. Saya macam ni nak cuba bagi roti canai dengan mi goreng kat ikan. Kalau tak makan, saya akan salahkan mama. Kenapa tak tangkap ikan tu? Sampahnya ikan, ya betul. Jadi kan, boleh ke cikgu? Memang boleh. Sebenarnya secara umumnya ikan ni, binatang ni dia makan apa saja bila lapar. Bila lapar dia akan makan apa saja. Saya bagi benda racun nama. Jadi kan cikgu cakap dengan mamak tu, mamak, nasib baik you dah bagi makan. Kalau satu hari nanti ini ikan dia sudah boring dengan itu roti canai dengan Maggi goreng, mau nanti dia keluar kepala. Halo mamak, kan, kasih teh ais ikat tepi. Kemudian satu lagi roti telur tambah roti canai. Apa agaknya akan berlaku kalau ikan tu sendiri order makan pening kamu. Pandai macam jelas makan racun. Tak logik. Ya, betul. Contoh kan. Mana tahu tiba-tiba lah kan. Ada apa ikan yang boleh cakap? Ada ikan boleh cakap? Ada. Okey, memang ada ikan yang boleh bercakap. Siapa tahu? Saya. Jom gelak ramai-ramai. Baik. Adakah dia mengaku di ikan? Dia mengaku di ikan. Baik, guys. Apa dia jawapannya, cikgu? Apakah ikan yang boleh bercakap? Saya. Bukan. Kemarin nak dengar. Kan? Ya, okey. Saya tahu. Jawapan dolphin. Dolphin kita boleh faham. Perasaan dia. Bukan macam kita. Kamu tahu tak? Ikan tu yang boleh bercakap tu, bukan saja ikan tu boleh bercakap, tapi malah ikan tu ada ketiak. Ada ketiak. Saya tahu. Ikan tu boleh cakap dan ikan tu ada ketiak. Apakah ikan itu? Ikan saya. Bijak Paus. Okey. Tak dapat kan? Tak dapat, tak apalah. Okey. Baik. Saya tahu. Okey. Jawapan dia, korang ni apalah kan? Okey, ikan yang boleh bercakap dan juga ada ketiak, iaitu ianya adalah tauke ikan. Ya, tauke ikan, iaitu peniaga ikan itulah.
Dipanggil tauke ikan. Tauke ikan tu boleh cakap. Dan juga tauke ikan tu ada ketiak. Ya, baik. Okey, baik. Okey, baik. So, kita sambung sikit lagi. Saya baru nak search. Tak payah je, tak payah. Okey. Cikgu, Ya. apa jadi kalau saya jadi ikan? Apa jadi kalau kau jadi ikan? Ah, Okey. Cikgu cakap bagi pihak kawan-kawan yang lain Cikgu cakap bagi ya. pihak kawan-kawan lain Kalau Ya. Amin jadi ikan, cikgu cakap bagi pihak Aidin, Iliana Mirza, Zarfan dan Gwen dan juga Komarina. Cikgu cakap bagi pihak kita orang kita orang bagi cakap bagi tengah kampung Okey, Amin, kalau kamu jadi ikan, cikgu cakap apa tau? Adik aku kisah. Dia kata ada aku kisah pula jadinya. Oh. Okey. Oh. Okey. Okey, Okey. saya boleh jawab balik. Jawapan saya lah, ada saya suruh kamu jawab. Okey. Ya, okey. Ada suruh tak suruh pun kami memang saja nak jawab. Okey, baik. Tapi saya tak nak semua orang jawab, saya nak cikgu je. Pendapat cikgu je. Cikgu jawab bagi pihak. Kan cikgu cakap bagi Alah, pihak. pun dia ada Okey. pihak. Tak acik ada pihak. Okey. Baik. Tak boleh. Seterusnya, gorenglah masak. Wow, okey. Dan okey, yang keenam, okey, faktor berkaitan dengan okey, iaitu faktor krisis air berlaku. Iaitu peningkatan populasi penduduk Malaysia. Di mana pada tahun 2020, penduduk Malaysia dianggarkan berjumlah 35 juta orang dan pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap air. Yalah, lagi ramai penduduk, lagi ramailah yang perlukan air. Jadi kita sekarang ni dah ada 36 juta orang, 37 juta orang. So sebab itu kita perlukan air yang banyak. Dan ada air sikit. dan kenapa kita bertambah penduduk, cikgu? Kerana kita mengalami kelahiran yang banyak sepanjang tahun. Okey, iaitu